Ada juga sesetengah golongan yang menganggap mereka yang ingin hidup bersendirian ini sebagai seorang yang tidak laku. Saya rasa sendiri tu lagi baiklah daripada kita terus bersama dengan orang-orang yang menyakiti kita. Orang yang lebih bersendiri ni, yang kita jumpalah kebanyakannya dia lebih berdikari, dia lebih well prepared. Hari ini wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata-matanya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini, siaran 6 Disember bersama saya Segita dan juga Hawa Rizwana. Baik, apa khabar anda semua penonton-penonton setia TV3 dan juga program Wanita Hari Ini? Kami harapkan anda semua dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Apapun aktiviti anda buat hari ini dan minggu yang akan datang ini, kami harapkan semuanya berjalan dengan orang kata baik sekali, dengan lancar lah. Dan apa yang kita harapkan juga buat kami dan juga anda semua kan, supaya hari Isnin ni dapat banyaklah berita gembira yang kita dengarkan. Dan walau apa pun cabaran-cabaran di tempat kerja ke, cabaran di rumah ke, harapnya ada penyelesaian yang terbaik. Dan cabaran lah sebenarnya yang buatkan kita jadi lagi kuat kan? Ya, betul tu Hawa. Saya setuju. Tanpa cabaran manalah kita boleh orang kata push diri kita lagi kan. Jadi terimalah cabaran itu dengan hati yang cukup terbuka. Dah macam filosofer dah hari Isnin ni. Dah ni. Okey, baik. Hari ini kami di WHI nak mengucapkan tahniah lah juga kepada Lisha Lini yang telah mewakili negara kita Malaysia di pentas Miss Grand International kerana telah memenangi Best National Costume. Itu dia. Wow, cantik. Biru keemasan warnanya. Yang ada kisah di sebaliknya juga ya. Betul. Busana ini berinspirasikan 7 puteri purba ulik mayang. Ini yang digayakan oleh Lisha Lini ketika pusingan awal Miss Grand International 2021 dan berjaya untuk menempatkan diri di pentas di tempat top 20. Namun walaupun tak berjaya untuk top 10 ataupun tangga ke 10 teratas, apapun berjaya mengharumkan nama Malaysia ke peringkat antarabangsa. Tahniah dan berat kostum yang diangkat tu Hawa. Sebenarnya sama berat dengan saya. 50 kg tau. Wow, jadi dia Lisha Lini boleh angkat saya lah. Kalau saya jumpa dia nak suruh dia cubalah juga. Apapun Lisha Lini, tahniah dan kami bagi warga WHI ingin mengucapkan ribuan-ribuan tahniah kepada anda dan juga tim anda lah, pasukan anda yang telah menjayakan kostum yang anda bawa mewakili negara kita Malaysia. Wah, kalau kita tengok peragaan tu bukan saja berjalan saja, ada persembahan juga di situ. Tahniah kita ucapkan. Okey, hari ini kan Sugi, topiknya cukup menarik sekali dan saya rasa ini dah boleh dikatakan satu budaya di Malaysia juga apabila mungkin ramai yang pilih untuk hidup secara solo. Okey, awak rasa itu adalah satu budaya di Malaysia? Sebab mungkinlah kalau dulu, kalau kita dah dewasa je, rasa macam dah kena kahwin kan. Tapi bila dah meningkat dewasa, rasa dah boleh hidup sendiri, rasanya okey saja kot. Okey, kami nak tahu pendapat anda juga. Tapi sebelum itu, jom kita saksikan kompilasi TikTok mereka yang hidup bersendirian. Agak-agak macam mana tu? Jom kita saksikan. Nobody sees, nobody knows. We are a secret, can't be exposed. That's how it is, that's how it goes. तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर. किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए. Aku belajar satu benda. Jawapan bila orang tanya, kau ni dah lama single ke, tak nak ada someone ke? Mestilah nak. Tapi masalahnya kalau aku suka orang tak suka aku. Kau memilih sangatlah. Memanglah kena pilih. Takkan aku nak main sebab gitu je. Ini soal hati. Bukannya aku tak nak ada someone. Tak ada. Orang yang aku
Kesel gua. Orang yang single ni kan, dia bukan tak nak bercinta tau. Dia nak bercinta, tapi dia takut luka yang datang pada waktu yang baru tu akan jadi luka yang sama yang dia pernah rasa. So, bukan dia orang minta pun nak jadi single. Senang cerita, lebih baik single daripada hati terus terluka. Bahagia ke hidup single ni? Tak kesunyian ke kawan-kawan? Bahagia ataupun kebahagiaan ini sebenarnya tidak terletak kepada individu, tidak terletak kepada orang lain ataupun pasangan, girlfriend, isteri dan sebagainya. Sebab kebahagiaan yang sebenar terletak pada diri kita. Kalau korang single sekalipun, dah bertahun-tahun korang single, kalau korang buat diri korang bahagia, korang akan rasa bahagia. So be positive, okay? Saya setuju dengan awak, brother. Kebahagiaan terletak di tangan kita. Dan kalau single ni bukan bermaksud kita sunyi sepi. Ada orang memang suka sangat menghabiskan waktu bersama diri sendiri sebab mereka sayang sangat diri mereka. Betul. Lagi satu kan, tak semestinya bila bahagia ni kena ada pasangan kan. Pastinya bahagia tu untuk keluarga juga dan diri sendiri. Pastinya ada macam-macam kelebihan lah apabila kita hidup bersendirian ataupun solo ya, bahasa mudahnya. Betul. Mungkin kepada anda yang sedang menonton sekarang ini ada pendapat tersendiri tentang perkara ini. Kita nak tahulah apa pendapat anda tu. Anda boleh komen di Facebook kami WHITV3 dan jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram WHITV3. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Memilih untuk hidup bersendirian seringkali dianggap sebagai salah satu persepsi buruk dan memalukan bagi kehidupan seseorang. Malah ada juga sesetengah golongan daripadanya yang menganggap mereka yang ingin hidup bersendirian ini sebagai seorang yang tidak laku dan terlalu memilih dalam membuat pemilihan pasangan hidup. Namun, hidup bersendirian juga terdapat pelbagai faedahnya dari sudut psikologi dan mental seseorang. Bagi mereka yang memilih untuk tidak mempunyai pasangan, ternyata dapat membantu membentuk peribadi seseorang untuk menjadi lebih berdikari dan tidak mudah bergantung kepada orang lain. Bukan sahaja ianya mampu melatih diri untuk menjadi lebih kental, malah mereka yang hidup bersendirian ini dikatakan tidak mudah untuk berasa tertekan dan sedih apabila dikecewakan. Rata-rata di Selangor, Malaysia, terdapat lebih daripada 1 juta wanita berumur 30 tahun ke atas yang masih bujang atas kerana faktor perubahan sosial dan tekanan pekerjaan. Malah bagi kaum Adam pula turut mencatatkan jumlah seramai 148,803 orang secara keseluruhan. Justru persoalannya, adakah benar lelaki maupun wanita yang memilih untuk hidup bersendirian ini lebih baik? Apakah faktor ataupun punca utama ramai yang memilih untuk hidup secara solo? Itu dia sedikit laporan bersama dengan statistik yang membawa kita kepada persoalan, adakah lebih baik hidup bersendirian? Tapi kan Hawa, ada orang hidup bersendirian kerana pilihan mereka. Ada mungkin belum lagi berjumpa jodoh, ada yang disebabkan mungkin insiden-insiden dalam hidup mereka lah. Seperti juga yang dikongsikan di laman Facebook kita, ada yang sudah pun berkongsi lebih baik hidup single. Ida Wahidah berkata, tetapi terlalu berat sebelah pada keluarga sendiri. Dan Zaleha Zawawi pula berkata dah 39 tahun bersendirian selepas arwah suami meninggal. Okey, ada beberapa faktor lah kan. Tapi kepada mereka yang tak pernah lagi mendirikan rumah tangga, pastinya rasa sebab nak komitmen kerja, nak komitmen keluarga yang sedia ada kan. Adakah bermaksud kalau berkahwin, kalau tak solo, tak boleh nak commit untuk komitmen yang lain tu kan. Jadi ini yang kita nak bincangkanlah bersama tetamu-tetamu kita pada hari ini. Benarkah sendiri lebih baik? Hari ini kita bersama dengan Encik Zaid Muhammad, seorang perendah motivasi. Assalamualaikum Encik Zaid. Waalaikumsalam. Selamat dengar Encik Zaid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita juga bersama dengan Vicha. Hai Vicha. Hai.
Ya, Amir Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Dan kita juga bersama dengan Jaafar On ataupun lebih kita mesra panggil Papa J ya. Ya, apa khabar semua anak-anak? Sihat Allah, sweetnya. Okey, baik. Encik Zaid, Bicha dan juga Papa J. Okey, topik kita hari ini memang sesuai dengan tetamu-tetamu kita. Tapi sebelum itu kita nak tanya kepada Encik Zaid Daulah. Encik Zaid, kalau kita lihat dari sudut psikologis, memangnya banyak artikel yang berkata hidup bersendirian lebih baik. Tetapi ada juga yang berpendapat yang hidup bersendirian ini adalah kerana menyebabkan seseorang itu sunyi, sepi, sedih, depres, murung dan sebagainya. Jadi mungkin Encik Zaid sebagai mukadimah boleh mulakan dalam nota yang positif lah. Sebenarnya hidup bersendirian ni baik, tapi macam mana boleh seseorang itu melihatnya dengan orang kata dari sudut positif lah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Terima kasih. Topik yang menarik ya. Kerana realiti hari ini memang ramai yang memilih untuk bersendirian. Kadang-kadang bukan kerana pilihan itu sendiri tetapi kerana situasi yang menjadikan mereka memilih ya. Keyword dia kat sini ialah pilihan, hanya kerana terpaksa. Jika kita menganggap benda itu terpaksa, kemungkinan ianya akan memberi beban kepada kita. Tetapi jika kita memilih, sedar dengan pilihan kita itu, insya-Allah akan terbuka pelbagai peluang di depan mata, pelbagai kebahagiaan yang boleh kita cari. Dan saya suka ayat abang yang terakhir tadi yang interview awal-awal tadi. Dia kata kita semuanya bergantung pada kita. Kebahagiaan tu bukannya pandangan masyarakat, bukannya pandangan keluarga, bukannya terletak di tangan pasangan kita pun. Kalau mereka yang bersama pun tak semestinya bahagia. Betul. Jika dia memilih untuk tidak bahagia. Jadi bagi saya kita berbalik kepada asal lah, iaitu jodoh, pertemuan di tangan Tuhan. Apa yang Tuhan dah bagi kat kita, itulah yang terbaik untuk kita. Pada bersama kita berusahalah untuk lebih memperbaiki diri kita sendiri dan berdoalah kalau kita betul-betul ingin bertemu pasangan yang baik, kita doa banyak-banyak dan usaha perbaiki diri kita, insya-Allah benda tu akan datang kembali kepada kita. InsyaAllah. Dan seperti tadi Encik Zaid pun ada sebutkan, ada dalam kalangan mereka yang memilih untuk hidup secara solo ataupun bersendirian atas situasi-situasi yang tertentu kan. Jadi kita nak tanyalah kepada Papa J, pernah mendirikan rumah tangga dan mempunyai seorang anak kan. Dan bagaimana Papa J mengharungi sepanjang hari-hari sampailah hari ini dan kenapa memilih untuk hidup bersendirian Papa J? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya Papa tidak akan rasa gusar bila bersendirian. Kerana Papa mempunyai lebih beribu anak angkat di seluruh dunia ni. Saya mencari anak angkat melalui FB. Dan mereka tu semuanya melayan Papa dengan baik. Dan bila di Malaysia ni pun banyak anak-anak angkat yang boleh menjaga Papa. Setiap petang ada saja yang mengantarkan makanan, ada yang mengantarkan buah-buahan. Jadi masa tu terisi bila dia orang datang menjumpa kita dan kita berunding macam kita berkeluarga. Jadi ada juga anak-anak angkat yang mula ambil perhatian, ada yang mula menggunakan kita untuk meminjam duit. Tapi daripada mata yang sinaran mata dia, kami tahu dia orang tu datang dengan ikhlas atau tidak. Jadi kita kena tahu. Macam saya dengan cucu saya pun semua rapat. Jadi mereka ni dia orang datang jumpa saya dan artis-artis pun yang saya ada grup artis kesayangan Jaafar On ni, maknanya mereka tu akan bertanya, akan mengantarkan mesej, akan mengantarkan benda-benda bercorak-corak agama pada kita supaya kita menjadi lebih tenang dalam hidup kita. Tambah-tambah lagi kita rapatkan diri kita dengan Allah, kita banyak istighfar, kita banyak selawat. Maknanya keterangan diri kita tu kita yang menciptanya. Jadi Allah memberikan dorongan. Saya dah duduk berpindah di kondo ni kerana ingin senang hidup kan. Jadi mereka sedang datang, sedang jumpa, sedang bermusyawarah dan mereka akan balik pukul 12 malam.
kita tidur dengan tenang kerana mereka menghiburkan kita walaupun Papa Skandar berusia 70 tahun. Wow. Ini memang papa yang disayangi tau. Okey, baik. Vicha, kalau itu adalah pengalaman Papa J sendiri kan. Vicha pun pernah berumah tangga dan kini hidup bersendirian. Jadi mungkin Vicha boleh kongsikanlah. Apabila Vicha berumah tangga dan kini hidup bersendirian, adakah Vicha lebih selesa hidup bersendirian ataupun macam mana Vicha? Okey, sebenarnya pasti orang sebenarnya dalam hati kecil hidup sendiri itu tak nak, pasti teringin ada pasangan, betul tak? Itu adalah normalnya hati seseorang. Tapi bila misalnya kita dah ada pengalaman yang pengalaman yang maksudnya membuatkan kita jadi ada satu pelajaran, mungkin sekarang ni saya lebih berhati-hati. Jadi saya lebih berhati-hati untuk misalkan mengenal orang atau misalkan untuk rapat dengan saya. Atau misalkan apalagi saya ada anak 3, jadi kalau boleh tuh dia boleh terima saya dengan anak-anak saya juga, bukan hanya terima saya aja gitu. Tapi mungkin dalam setiap hati kecil pasti pengennya ada pasangan gitu. Okey. Maksudnya Vicha masih meletakkan harapan untuk berumah tangga lagi ya Vicha? Pasti, itu pasti ya. Maksudnya pasti benda tu sebab maksudnya cuman ada dalam macam saya kalau saya kenal dengan orang saya akan tengok dulu. Tak akan secepat macam dulu mungkin saya fikir macam saya plus size. Maksudnya kadang-kadang ada orang yang nak tak. Jadi adalah ada orang yang nak je okey, ada orang yang nak je okey tanpa fikir ABC-nya. Tapi kalau sekarang tu saya lebih fikir macam bila orang tu sayang dekat kita, maknanya adalah dia akan terima kita kekurangan dan kelebihan kita. Jadi betul. Jadi sekarang lebih teliti lah untuk kenal dengan orang. Baik, lebih teliti, lebih berhati-hati. Sebab kadang-kadang Vicha, ada orang beranggapan bahawa semua wanita ataupun lelaki juga terlalu memilih. Tapi mungkin ada yang cukup suka memilih, tapi ada yang macam Vicha berhati-hati dan teliti daripada pengalaman sebelum ini. Baik, kita dah dengarkan daripada ketiga-tiga tetamu kita ya Hawa. Dan sekarang ni kita nak dengarkan pula apa pandangan orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini. Jom kita dengarkan. Saya rasa sendiri tu lagi baiklah daripada kita terus bersama dengan orang-orang yang menyakiti kita. Jangan jadikan sendiri kita tu orang cakap sebagai kesepian yang menyeksa. Jadikan kesendirian kita tu sebagai satu keheningan yang bermakna. So bagi saya sendiri lagi baik sebenarnya, sebab bila kita sendiri ni kita boleh mengisi masa kita dengan hal-hal yang positif, sibukkan diri dalam kebaikan, fokus untuk kerjaya, habiskan waktu bersama orang tua, buat mereka bahagia. Macam saya sendiri pun saya perlukan orang sekeliling untuk support, untuk sama-sama menyiapkan sesuatu tugasan itulah. Kalau macam tak, kita akan rasa lebih penat. Boleh kita nak buat seorang-seorang, tapi benda tu akan rasa penat. Dalam hidup ni kita perlukan, maksudnya semua benda yang kita lakukan, kita mesti akan ada untuk orang teman kita, untuk orang support kita. Saya tidak memilih untuk bersendirian kerana sukakan suasana yang meriah dan lebih fokus untuk gembirakan pasangan. Hidup sendiri ini memberi impak kepada seseorang, terutama dari segi kesihatan, mental, emosi pun akan mudah terganggu dan cepat sedih bila selalu bersendirian. Saya memang lebih memilih untuk berteman sebab bila kita berkongsi rasa, kita berkongsi sesuatu dengan orang lain, kita akan jadi lebih lega. Orang yang lebih bersendiri ni, yang kita jumpalah kebanyakannya dia lebih berdikari, dia lebih well prepared sebab dia kena tahu banyak benda sebab semua pun nak kena buat sendiri. But actually at the end of the point, bila buat semua benda ni sendiri, kita akan rasa penat. Kita akan rasa penat sebabnya nak fikir banyak benda.
Okey, banyak reaksi di situ, terdapat di situ tentang sendiri lebih baik ni. Jadi kita nak tanyalah kepada Encik Zaid kan, kepada yang belum lagi berumah tangga dan sedang berfikir-fikir nak hidup sendiri ke ataupun nak mendirikan rumah tangga. Jadi kepada yang mungkin nak pilih hidup sendiri ataupun secara solo kan Encik Zaid, sebenarnya pasti ada cabaran-cabaran ni juga. Masa depan nanti kalau tak berteman, kalau tak mendirikan rumah tangga, tak ada zuriatnya, siapa nak menjaga mereka? Itu cabaran yang jangka masa panjang lah. Jadi kalau cabaran yang di awal-awal ni bagaimana Encik Zaid? Okey. Betul. Saya rasa secara nalurinya lah manusia ni dilahirkan berpasangan dan kita mempunyai keperluan untuk mempunyai pasangan yang kita suka, untuk berbahagia dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kebahagiaan tu datang dalam bentuk yang berbeza, bukan dalam bentuk pasangan. Kalau ditakdirkan pasangan kita tu orang yang tak baik, mempunyai niat yang lain, maka saya rasa lebih baik bersendirilah. Jadi dia berbalik kepada penelitian kita lah. Jangan kita, bagi saya jangan kita terlalu terdesak untuk mengikut orang lain. Kita tanya hati kita sendiri, adakah kita telah bersedia? Saya rasa benda ni betul lah macam disebut tadi, ada yang kata memilih sangat. Saya rasa kita kena seimbangkan lah. Takkan tak pilih langsung kan. Kita nak beli barang, main kan. Beza masuk kedai ni, apatah lagi mencari pasangan hidup. Jadi memilih tu menilai, bukan menilai tu bagus. Tetapi pada masa yang sama kita juga kena ikhlas lah. Adakah penilaian kita tu tepat? Adakah kita terlalu meletakkan standard yang mustahil untuk dicapai? Itu pun kena ada proses keseimbangan lah di situ. Jadi saya rasa apa-apa yang kita buat ni sebenarnya kalau kita dah selesa, kita rasa bahagia, itulah pilihan yang betul sebenarnya. Jadi tak ada pasangan atau bersendirian, insya-Allah. Seperti juga apa yang Bicha dah katakan tadi lah, ya Encik Zaid, dia lebih berhati-hati, teliti. Jadi dan seperti Encik Zaid katakan, kita harus cari keseimbangan itu. Janganlah kita set standard yang cukup tinggi, lepas tu kita menilai, wah nak tick box dalam list tu punyalah panjang. nak semua box tu kena tick. Betul. Baik, dan kita ada perkongsian dalam Facebook juga. Nur Mahira berkata, saya dah 31 tahun and still single, tapi dia lebih gembira kerana boleh menghabiskan masa bersama dengan keluarga dan walaupun adik-beradiknya sudah berkahwin. Tapi kadang-kadang rasa cemburu pun ada juga sebab tengok kawan-kawan lain dah kahwin dan dah ada anak. But it's okay, single pun boleh happy. Okay, jadi saya nak tanya kepada Papa J lah. Ya, Papa J. Biasa. Okay, orang katalah, bukan saya katalah. Orang kata wanita ni hati dia lebih kental. Dia walaupun single solo, dia boleh teruskan hidup dengan bersendirian. Tapi lelaki ni kadang-kadang walaupun solo single, dia perlukan perhatian. Lelaki ni kalau sakit sikit pun Allah perlukan perhatian, attention seekers dan sebagainya. Papa J pula macam mana bagi mewakili lelaki lah? Adakah betul lelaki ni lebih memerlukan perhatian daripada wanita? Sebenarnya ini apa yang saya experience pada diri saya sendiri ya. Sebelum saya menjejak kaki di Kuala Lumpur ni, saya fikir saya kena mempelajari apa selok-belok hidup di Kuala Lumpur. Umpamanya makan, minum, persiapan diri, baju, nak hias cantik, nak hias rumah. Saya pelajari semua sekali itu untuk senang saya tak payah susahkan orang. Kan? Jadi bila saya sendirian macam ni, saya dulu masa saya berumah tangga, saya nak kemas lansir, saya nak kemas rumah, saya nak susun bunga, kan. Jadi saya dikotak-katikkan dengan cara begitu, kan. Jadi apa yang saya rasa, sebelum aku dikotak-katik lebih teruk lagi, lebih baiklah aku duduk sendiri. Kami berpisah cara baik dan anak saya pun okey. Jadi kami tak ada masalah apa-apa dan ada jugalah wanita tunggal tu ajak-ajak juga saya lah berumah tangga. Saya kata dah lambat dik, dah tua, jadi tak payahlah dah berumah tangga. Buat penat aja. Tapi nampak muda. Itulah pasal. Jadi saya happy dengan cara saya dan mungkin ada orang boleh ikut cara saya tu baiklah. Tapi kalau tak boleh ikut, terpulanglah. Tak semua orang nak belajar benda-benda ni semua kan. Jadi saya tukar masak, saya boleh buat kek, saya jual online. Jadi benda tu masa terisi dengan kerja-kerja yang berfaedah. Dan saya anggapkan diri saya ni untuk menderma setiap hari-hari walaupun secawan kopi. Jadi saya sedekah. Itu dia.
Okey. Alright. Baik, Vicha. Tadi Vicha ada kongsikan kan kalau boleh ingin memberi peluang kedua kepada diri sendiri. Tapi kita nak tahulah dari sudut pengalaman Vicha sendiri, apa sebenarnya kelebihan buat diri sendiri apabila lakukan apa saja, membuat keputusan apa saja semuanya. Tanya kepada diri sendiri sahaja, kelebihan apabila hidup secara bersendirian ni, Vicha. Okey, macam dulu ada suami pun saya yang kerja. Jadi sebenarnya pada saat kita hidup sendiri tu mungkin destinasi apa yang kita nak ambil keputusan tu dulu selalu tanya dengan husband. Kalau sekarang kan keputusan apa kita buat sendiri. Itu je kelebihan dia. Lepas tu macam tak adalah maksudnya kena sebelum pergi kerja kita kena buatkan dulu sarapan, kena jaga dulu baju dia macam mana apa semua. Benda tu. Jadi sebenarnya ada pro and con antara misalkan kita hidup sendiri ataupun kita ada bersuami. Tetap misalnya macam saya, kenapa saya masih bagi peluang lagi, sebab saya rasa macam saya masih layak untuk dapatkan orang yang sayang dengan saya dan terima saya apa adanya, gitu kan. Dan mungkin boleh ada sosok seorang bapa yang menggantikan untuk anak-anak. Sebenarnya lebih fikir ke situlah, sebab saya masa kecil saya tak ada sosok bapa, sebab saya pun dari keluarga broken home juga. Jadi saya rasa macam bila saya dulu masa kecil dah dapat broken home family, macam saya tak nak anak saya nanti pun sama dengan saya. Faham. Itu yang saya fikirkan. Jadi mungkin saya akan turunkan ego saya. Tadinya sih memang sebelum ni saya fikir macam adalah sendiri, sebab saya rasa dah jadi perempuan. Perempuan kan dia dah ada anak, dia rasa macam dia dah komplit dah. Apa lagi? So tinggal cari duit je lah. Kalau misalnya ada suami, kok kena jaga lagi suami apa semua. Tapi bila saya selama ini sendiri tu ternyata saya nampak anak-anak saya kurang sosok seorang lelaki atau sosok bapa. Itu pun kadang-kadang difikir ini tak bagus jugalah, sebab ialah bila ada lelaki lain kan. So itu yang membuat hati saya jadi okeylah kita jangan ego, lepas tu buka hati. Dalam situasi Vicha ni harus mendahulukan anak-anak juga, dan seperti yang Vicha katakanlah, tak nak pengalaman yang berlaku pada Vicha berlaku pada anak-anak. Dan kami mendoakan yang terbaik buat Vicha. Mungkin harap-harap berjumpalah dengan jodoh seperti mana yang Vicha inginkan buat Vicha dan anak-anak. Baik, Encik Zaid, di penghujung perbincangan kita pada hari ini, secara ringkasnya mungkin Encik Zaid boleh kongsikanlah bagaimana boleh seseorang hidup bersendirian, hidup solo dengan secara produktif tanpa orang kata fikiran yang negatif. Terima kasih. Banyak sebenarnya. Sebenarnya paling penting ialah menjaga mental kita sendirilah. Iaitu kita terima keadaan sambil berusaha untuk memperbaikinya. Kalau kita rasa macam contoh Vicha tadi kan, dia terima keadaan bahawa ini suasana aku sekarang, tidak menyesal dengan perkara yang dah lepas, tidak membazirkan emosi dengan mengungkit kesalahan dan sebagainya, tetapi fokus kepada masa hadapan. Itu paling penting. Iaitu kita jaga diri kita dulu. Lepas tu barulah kalau kita ada tanggungan, macam Abang Jaafar memang tabik lah, ada ramai anak-anak angkat. Ini pun antara tanggungjawab kita kepada mereka. Vicha semua ada anak-anak sendiri, barulah kita boleh jaga mereka bila mental dan tenaga kita banyak. Dan seterusnya kita prioritikanlah kehidupan kita. Prioriti kita kat mana. Kalau macam saya ada pasangan, prioriti saya adalah pasangan saya juga, anak-anak saya juga. Tetapi kalau hidup bersendirian, mungkin prioriti kita keluarga kita, kerja kita dan sebagainya. Jadi 3 perkara ni kalau kita jaga, insya-Allah kita rasa produktif, kita rasa tak ada masa untuk kita mencari kekurangan diri kita. Sebaliknya kita sentiasa move forward, maju ke hadapan, dan insya-Allah doa banyak-banyak. Apa-apa kisah hidup kita ni sedang dan akan ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintalah rahmat dan kasih sayang Allah untuk menulis kisah yang terbaik untuk hidup kita. Sama ada sendirian atau berpasangan, itu hanyalah jalan cerita kita saja. Allah. Betul. Cari kebahagiaan dekat setiap benda yang kita ada kan, Encik Zaid. Terima kasih banyak-banyak diucapkan buat Encik Zaid, Papa J dan juga Vicha kerana bersama kita hari ini. Terima kasih. Jaga diri. Bye-bye.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Hawa. Seperti yang Cik Zaid katakan, ini adalah kisah hidup kita. Sama ada ia adalah pilihan kita ataupun situasi kisah hidup. Orang kata insiden yang berlaku dalam hidup kita, ini semua adalah satu dugaan lah kita ambil dan kita teruskan hidup dengan fikiran yang positif. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini. Saat aku pejamkan mata, ku coba bayangkan raut wajahmu. Doaku agar kau hadir di dalam mimpi, mimpi yang indah kau bersamaku, mimpi yang ngeri kau bersama dengannya, dan jangan dia pasti membawa kau pergi. Mimpi yang indah kau bersamaku, mimpi yang ngeri kau bersama dengannya. Wow, terkejut kita dengar. Betul. Wow, tanya ada ataupun nama penuhnya Ada Putra Iskandar Daniel Azhar Rizam. Sedap nama. Betul. Hai Ada. Hai Ada. Bersama dengan Mami dan juga dadinya iaitu Encik Azhar Rizam dan juga Puan Fatimah Ismail ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Mimi. Baik, pertama sekali Ada tahniah Ada sebagai juara idola kecil di rumah. Okay, kita tanya Ada dahululah Ada ya. Setelah 7 tahun program ini kembali dan Ada dinobatkan juara. Macam mana perasaan tu Ada? Tidur sekarang ni kita cubit. Betul ke saya menang? Ke mimpi? Perasaan saya sangat bersyukur sebab saya tengok semua peserta lagi hebat daripada saya. Masa diumumkan tempat kedua tu saya rasa macam berserah je lah. Lepas tu bila dia umumkan nama saya Ada, Kak Sisi umumkan nama Ada, saya rasa macam terkejut sampai saya melompat. Okey, inilah momennya antara dalam perancangannya tu. Okey, kita nak tanyalah kepada Mami dan juga Dadi Ada ni. Kita tahu role ataupun tugas Mami kepada Ada ni, ibu kepada Ada, Cikgu Mimi sebagai guru vokal kan. Jadi bagaimana sesi latihan tu setiap kali sebelum persembahan Cikgu Mimi? Okey, sebenarnya sepanjang dia dah boleh bercakap, saya memang dah buat kelas vokal untuk dia orang adik-beradik. Tapi untuk program ni, saya menetapkan setiap hari tu dia mesti akan ada buat kelas vokal. Dan selepas kita dapat info yang dia dapat untuk menyertai idola kecil ni, saya dah menetapkan setiap hari akan ada pada 11 malam lah untuk latihan dia. Okey, baik. Dan Ada, sebelum kita nak tanya kepada Dadi Ada, nak tanyalah Ada 11 tahun menang RM20,000. Banyak tu Ada. Jadi apa rancangan Ada sendirilah dengan menggunakan wang yang dimenangi itu Ada? Saya nak simpan untuk pembelajaran masa depan saya dan adalah lebih-lebihnya untuk saya tak tahulah berbelanja sikit-sikit. Berbelanja sikit. Teringin nak beli apa tu Ada? Ada teringin nak beli apa?
Dia pun. Okey, dia tengah fikir tu. Tak apa, ada ambil Sekejap lagi masa kita bagi untuk jawapan. fikir. Kita nak tanya pada bapa adalah pula ya, Encik Azhar Rizam. Sebagai seorang, kedua-duanya anda berdua, ibu dan ayah, pastinya ada role yang amat berat dalam membantu anda memenangi kan tugasan anda. Jadi rancangan anda berdua dan sebagai seorang bapa lah, rancangan untuk ada selepas ini, adakah ingin fokus, memberikan ada kebebasan untuk fokus dalam bidang nyanyian ini? Okey, pada saya akan dah ada perancangan untuk masa depan dalam bidang ni industri nyanyian ni, which is saya akan masukkan dia ke dalam kelas-kelas public speaking, which is untuk tarian dan vokal dah mami dia dah buat. So selebih-selebihnya itulah untuk memantapkan lagi kualiti persembahan dan untuk kesinambungan dalam industri. Yalah, sebab persembahannya pun di rumah kan. Idola kecil di rumah ini julung kali berlaku juga. Jadi bagaimana Encik Azhar Rizam dan juga Cikgu Mimi kan kendalikan cabaran-cabaran ni di rumah, nak buat persembahan di rumah, nak pastikan nampak cantik di kaca TV ni. Memang agak mencabar juga. Selepas kita dapat pihak production minta kita senaraikan 10 lagu tu, saya dah siap-siap cari baju dia untuk setiap minggu. Saya dah tetapkan colour dia, saya dah tetapkan tema dia, saya dah tetapkan fashion apa, macam mana dia punya kasut, macam mana. Saya tak nak benda tu berulang. Saya tak nak dia pakai baju tu berulang dengan kasut tu. So walaupun budget kita okeylah, budget just nice, tapi kita nak dia nampak menarik supaya dia nampak bersedia. So audience, peminat idola kecil pun menerima persembahan tu dengan lebih lebih terhibur lah. Ada kualiti. Ada berkualiti lah. Okey. Dan memang mami dan papa memang cukup teliti ya, dan ada pun memang pandai membawa style-style yang diberikan kepadanya. Kalau kita lihat persembahan finals tadi tu, dengan dia punya kacamata dengan body language je. Wow, ada. Memang banyaklah kakak berdua pun nak belajar pada Ada sendiri. Boleh ya? Boleh. Okey, Ada nak tanya. Kawan-kawan Ada, reaksi mereka setelah mendapat tahu yang Ada menang ni. Macam mana? Kawan-kawan telefon ke? Ada berjumpa ke? Kawan-kawan terus macam bila saya keluar dari kelas tu, diorang biasa turun tangga, saya tengok ada beberapa orang tu juga depan tangga tu kata, kau yang juara tu. Wow, Ada. Ni student paling popular lah dekat sekolah ni. Apa pun tahniah kita ucapkan buat Ada, Cikgu Mimi dan juga Cik Azhar Rizam atas kejayaan ini. Semoga rezeki semakin berlimpah ruah ya. InsyaAllah kita akan hasilkan juga single untuk Ada. Sebab uncle dia pun proposer juga. So kita dah ada lagu, insyaAllah. Kita akan buatlah satu single. Okey, tak sabar kita nak dengar nanti kan, Zuri? Tak sabar. Mungkin nanti Ada bolehlah ke studio WHI setelah mengeluarkan singlenya. Apa pun, selamat maju jaya Ada, dan sekali lagi tahniah kepada Ada dan kedua-dua ibu bapanya. Bye-bye, jaga diri. Assalamualaikum. Itu dia bakat Kecil-kecil Ada, baru 11 tahun. Awak boleh nyanyi ke? Apa dia? Awak boleh menyanyi? Nyanyi saja 2 kali. Okey, baik. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Okey, kita dah pun sampai di penghujung siaran 6 Disember hari ini, Hawa. Dan terima kasihlah kepada anda semua yang telah berkongsi pendapat anda, komen-komen anda di Facebook. Yang sempat baca tadi kami dah pun baca. Dan seperti biasa, ini peringatan buat kita semua untuk sentiasa menjaga keselamatan kita. Ikut SOP yang ditetapkan kerana, Hawa, seperti yang dilaporkan ataupun dinyatakan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di Twitter, nilai ataupun kadar kebolehjangkitan R0 bagi seluruh negara meningkat kepada 0.98 dan kebanyakan negeri melepasi nilai itu. Tertinggi dicatatkan di Perlis 1.12 nilai kebolehjangkitan itu. Maksudnya lebih mudah untuk virus itu menjangkiti. Betul tu. Jadi terus ikut SOP, apa jua perancangan anda, ingat kita harus sentiasa utamakan keselamatan kita. Kita nak happy-happy, kita nak orang kata enjoy-enjoy boleh sahaja, tapi yang penting
kita ikut SOP. Ya, Saya pastinya. macam ada 3 kali saya sebut ikut SOP, ikut SOP, ikut SOP. Sebab kita kalau boleh nak bulan Januari ni kan ataupun tahun harapan menjadi tahun yang lebih baik lagi daripada tahun-tahun sebelum ini. Okey, dan esok hari Selasa kita akan kembali dengan menu masakan. Kita nak masak apa esok Sugi? Soto. Menu masak soto. Ya, di waktu yang sama jam 12.30 hari ya. Okey, jumpa lagi. Terima kasih. Jaga diri sekali lagi. Ikut SOP. 4 kali. Bye. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri, dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan cekal hati siapa tabah berani. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia siapa lagi? Wanita hari ini. Wanita hari ini.